Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Kita sama balik kitab kita ni, kemunculan golongan kuburiyah di Yaman dan usaha para ulama mengatasinya, karangan Profesor Dr. Basri Ibrahim Al-Azhari. Kita masuk bab 2 ni, kemunculan golongan kuburiyah di dunia. Kemunculan golongan kuburiyah di dunia. Pendahuluan, golongan kuburiyah tidak muncul secara mendadak, secara tiba-tiba lah. Sebaliknya melibatkan proses yang lama lah, dan tegak di atas kealpaan, kecuaian manusia dalam mentauhidkan Allah SWT dalam erti kata yang sebenar. Ia juga tidak wujud pada satu bangsa sahaja, bahkan dalam banyak bangsa di dunia ini. Bentuknya berbagai-bagai, tetapi matlamatnya hanyalah satu sahaja, iaitu menyekutukan Allah SWT dengan sesuatu dalam kalangan makhluk. Angkat makhluk tu sama dengan Allah SWT, ataupun turun ke Allah, darjah Allah ni, pangkat Allah ni serupa dengan makhluk ni. Ada kerja Tuhan pun dibuat oleh makhluk ni. Angkara utamanya adalah berpunca daripada iblis dan syaitan. Iblis sebagai musuh Allah yang berpengalaman lama dalam menyesatkan manusia, tidaklah menyesatkan manusia secara sekaligus. Sebaliknya menggunakan kaedah beransur-ansur, sikit-sikit. Mula-mula digunakan kaedah galakan membuat patung bagi memperingati orang-orang yang telah mati. Zaman dulu ni lukisan tidak hebat, patung hebat. Zaman dulu ni gambar lah. Gambar ni hebat. Jadi gambar tu boleh ganti patung juga deh. Gambar tu siapa nak suruh ingat, nak suruh ingat semaya, suruh khusyuk ke apa, kena guna gambar. Tok wali, tok guru lah. Kemudian setelah itu diceritakan pula kelebihan terdapat di sebalik patung terlibat yang melahirkan rasa gerun di dalam hati masyarakat awam. Jadi kalau patung gerun, kalau gambar gerun, serupa lah. Kalau dia anggap serupa dengan patung tu, serupa lah. Gambar tu wali kat gerun lah. Ni tunjuk gambar Habib gapo-gapo kepada orang jin pun takut kononnya lah. Jadi gambar tu dia jadi gerun lah. Mengagungkan gambar lah, serupa dengan mengagungkan patung. Setelah itu digalakkan memuja dan menyembah patung untuk mendapatkan pertolongan. Puja sembah patung. Sebab apa? Bukan patung tu, orang kafir pun tahu patung tu tak apa, tapi patung tu perantara antara alam ghaib dengan alam zahir. Jadi patung tu boleh menyampaikan kepada roh patung tu, roh orang di sebalik patung tu, supaya menunaikan hajat dia lah, untuk dapat pertolongan dan rezeki dan membendung kemudaratan dan bencana lah. Pada mulanya 1-2 orang sahaja yang melakukannya. Namun setelah lama masa berlalu, ia mula diamalkan oleh ramai orang dan menjadi kebiasaan dalam hidup mereka pula. Apabila amalan tersebut dibantah oleh orang-orang yang masih berada di atas landasan tauhid, bantahan mereka mula dianggap mencanggahi, bertentangan dengan amalan arus perdana yang diamalkan oleh masyarakat. Jadi hak betul tu jadi salah pula lah, sebab ramai sangat buat benda karut dah. Apalagi jika amalan penyembahan berhala dijadikan bahan perniagaan oleh sekelumit manusia. Masalah bisnes dah. Kubur-kubur ni kaya. Orang jaga kubur ni kaya dah. Berhala ni kaya dah. Jadi bisnes. Bisnes masalah utama. Ia akan menimbulkan kesukaran untuk mengatasinya, kerana menimbulkan penentangan daripada mereka disebabkan melingkupkan periuk nasi mereka. Masalahnya kalau kita tegur, habislah bisnes dia tak. Bisnes kubur ni tak. Jadi kaya bisnes kubur. Manusia pada asalnya berada di atas landasan tauhid. Allah SWT menciptakan manusia di atas fitrah tauhid. Nabi Adam AS yang Allah ciptakan dengan kedua-dua tangannya, meniupkan roh daripada sisinya, memerintahkan para malaikat sujud kepadanya dan menempatkannya dalam syurga. Baginda berada dalam syurga tanpa berlaku sedikit perkara yang menyalahi atau mencacatkan tauhid. Nabi Adam duduk dalam syurga tu molek lah, tak ada syirik . Setelah itu Allah SWT menurunkan baginda sebagai Nabi yang mulia dan Rasul yang diutuskan pada zuriat keturunan Nabi Adam lah. Ia merupakan pendapat segolongan ulama. Berdasarkan pengajaran Nabi Allah Adam AS, zuriat keturunannya bangkit dan meneruskan hidup mereka sehingga menurut Ikrimah, hal tersebut berlalu selama 10 kurun. 10 kurun tu molek lagi dah. 10 kurun, 1000 tahun lah. Ni riwayat Tabari tanpa tahun, juzuk ke-9, muka surat nombor 2. Dia diakui oleh Al-Quran dan disaksikan oleh sunnah yang suci. Firman Allah SWT, فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. Maksudnya, setelah jelas kesesatan syirik tersebut, maka hadapkanlah dirimu, jadi engkau dan pengikut-pengikutmu, wahai Muhammad, ke arah agama yang jauh dari kesesatan.
Turutlah terus agama Allah, iaitu agama yang Allah menciptakan manusia dengan keadaan bersedia dari semula jadinya. Fatarna sa'liha. Untuk menerimanya dah. Jadi manusia mudah terima benar kebenaran kalau memikir molek lah. Tidaklah patut ada sebarang perubahan pada ciptaan Allah itu. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidaklah mengetahui. Surah Rum surah ke-30 ayat 30. Dalam ayat di atas, Allah SWT memerintahkan Rasulnya supaya menegakkan wajahnya di atas fitrah yang dia ciptakan manusia. Fitrah tauhid, suci bersih. Dalam ayat di atas terdapat ungkapan zalika dinul qayyim, yang membawa maksud agama yang hanif. Dan agama yang lurus itu tauhid yang Allah SWT ciptakan manusia di atas fitrah tersebut. Ibn Katsir menjelaskan Allah SWT menciptakan manusia di atas landasan mengenali dan mentauhidkannya. Tidak ada Tuhan selain daripadanya. Rujuk tafsir Ibn Katsir cetakan 1999, juzukkannya muka surat 320. Dalam hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu menjelaskan Rasulullah SAW bersabda, "Wa inni khalaqtu 'ibadi hunafa'a kullahum wa innahum atathum asyayatin fajtalathum 'an dinihim wa harramat 'alaihim ma ahlaltu lahum wa amarathum an yushriku bi ma lam unzil bihi sultana." Maksudnya sungguhnya aku menciptakan hamba-Ku dalam keadaan suci, tetapi mereka telah diselewengkan oleh syaitan daripada agama mereka. Syaitan telah mengharamkan apa yang aku halalkan ke atas mereka, dan syaitan menyuruh mereka supaya mensyirikkan aku dengan sesuatu yang aku tidak pernah turunkan sebarang kekuasaan ke atasnya. Hadis riwayat Muslim 3109. Jadi syaitan suruh sembah yang dia kata menerima mandat ketahanan. Tuhan kecil lah, Tuhan besar tak ada cara kan. Sedangkan Allah tak seruh pemandak ketahanan kepada Tuhan kecil ni. Roh mana, roh tak wali, siapa-siapa tak jadi Tuhan. Tapi syaitan lah, tipu dah. Keterangan terdapat dalam hadis di atas menjelaskan manusia berada di atas landasan tauhid sebelum mereka diselewengkan oleh syirik. Asal-asal ingat Tuhan saja, tak ada lah ingat kotak wali, serupa ingat Tuhan dah. Atau pangkat kotak wali ni terima mandat ketahanan, Allah suruh kotak wali, dia tak berasa begitu. Yang ingat Tuhan saja, yang Maha berkuasa. Kesyirik pertama di dunia kerana keterlaluan menyanjung orang soleh. Itu syirik pertama dah. Perutusan Nabi Nuh AS bertujuan mengembalikan manusia kepada jalan yang benar setelah berlaku penyelewengan dalam kehidupan masyarakatnya. Pintu utama yang menyebabkan masyarakatnya terjerumus ke lembah syirik adalah kerana keterlaluan dalam menyanjung, menyintai, menghormati orang-orang soleh. Berhala pertama yang disembah di muka bumi adalah dalam bentuk gambar. Bukan patung lagi, gambar. Dan juga patung lepas tu yang dibina kerana untuk mengingati beberapa orang soleh dalam masyarakat. Asal-asal nak suruh ingat dah. You kata tenang ingat kata wali ni. Macam kita bubuh wali songo, gambar-gambar tok guru kan di masjid, di surau apa ada orang bubuh gambar tok guru dah. Tu masalah juga. Bukan tak boleh ingat, tapi kadang-kadang dia kata nak suruh ingat tok guru, tak boleh kau tak bubuh, kau tak level, kau dalam buku kan. Jadi depan semaya dah. Jadi tak apa molek sebenarnya. Setelah berlalu beberapa waktu, syaitan mulai memainkan peranannya dan patung-patung itu mulailah disembah orang selain daripada menyembah Allah SWT. Ya, kita tambah sikit-sikit lah. Mula nak seringat. Lepas tu berkat. Lepas tu jadi perantaraan dah. Lepas tu kata berhubungan dengan roh para wali. Apabila Nabi Nuh AS muncul, beliau menyeru masyarakatnya agar kembali ke jalan yang benar. Namun mereka enggan menerima dakwah Nabi Nuh AS, bahkan terus-menerus melakukan penyembahan terhadap berbagai-bagai patung dan mensyirikkan Allah dengan patung-patung orang soleh tersebut. Jadi, kerana apa yang anggap patung tu jadi perhubungan dengan roh Tok Wali itulah. Bukan patung tu sendiri, berarti dia ada perhubungan dengan roh para wali, Tok Wali atau orang soleh tersebut yang boleh menunaikan hajat atau menyampaikan hajat mereka kepada Allah, Tuhan yang paling super power dah. Kadang-kadang tak payah super power, terus kepada Tuhan kecil ni, Tok Wali dah. Hal ini disebutkan oleh Allah SWT dalam firman-Nya, wa qalu la tazarunna alihatakum wa la tazarunna wadda wa la suwa'a wa la yaghutha wa ya'uqa nasra. Maksudnya, dan ketua-ketua mereka menghasut dengan berkata, wa qalu la, jangan kamu meninggalkan penyembahan Tuhan kamu, la tazarunna alihatakum, terutama jangan tinggal wala tazarunna waddan wala suwa'an dan suwa' wala yaghutha dan wala yaghutha wa ya'uqa wa nasra. Dan yaghut dan ya'uq dan nasr. Ada sebablah wa dan suwa' tu, lepas tu dan ya'uq.
Mula wala su'an wala yaghus. Ada sebab tak apalah kita bincang. Itu perbincangan tafsir-tafsir besar lah. Surah Nuh ayat 71 ayat 23. Nama-nama berhala disebutkan di atas pada asalnya merupakan nama-nama orang-orang yang soleh, yang sangat soleh. Warak, Tok Wadi lah. Yang sangat dikasihi oleh masyarakat. Bukan masyarakat je, mungkin Allah SWT pun sayang. Setelah meninggalnya mereka, mereka disanjung oleh masyarakat secara keterlaluan. Sehingga dah meletakkan mereka pada kedudukan yang melebihi kedudukan yang ada pada mereka. Tarah Tuhan. Asalnya tarah makhluk. Ya, manusia. Baik setama pun manusia dah. Makhluk Allah SWT tiba-tiba akak darjat mereka tu dia rapat dengan Tuhan dah. Setelah berlalu masa tertentu, mereka mulai membina patung sebagai mengati orang soleh tersebut. Gambar hilang, punah, apa buat patung pula dah. Setelah generasi yang membuat patung itu meninggal kesemuanya, patung-patung tersebut mulailah disembah. Asalnya suruh ingat, lepas tu disembah. Asalnya suruh ingat, lepas tu ambil berkat, lepas tu jadi perantara lah. Dengan ruh ke apa dah? Rujuk Ibn Hajar Al-Asqalani tanpa tahun juzuk kedua muka surat 107. Kemunculan golongan kuburiyah dalam sejarah. Dalam sejarah kehidupan manusia, banyak muncul golongan kuburiyah. Antaranya ialah pertama golongan kuburiyah dalam masyarakat Yahudi. Orang Yahudi sendiri pun ada akak kubur ni. Nak tapak tarah ketuhanan lah ataupun perantara dengan Tuhan. Golongan Yahudi sebagai golongan kuburiyah jelas kelihatan apabila Rasulullah SAW sendiri menyifatkan mereka sebagai golongan yang suka menjadikan kubur Nabi-Nabi mereka sebagai masjid. Berhimna ambil berkat dengan kubur Nabi semaya di masjid. Kadang-kadang ingat kau Tok Wali Nabi kau apa tu lebih daripada ingat kau Allah SWT dah. Kadang-kadang yang bahasa Tuhan yang jauh. Tok apa dengar apa kau sekali minta dengan Tok Nabi teguh. Dalam hadis riwayat Abu Hurairah menjelaskan qatalallahu al-yahud attakhadhu qubur anbiya'ihim masajida. Maksudnya mudah-mudahan Allah memerangi golongan Yahudi, mereka menjadikan kubur-kubur nabi mereka sebagai masjid. Al-Bukhari 414. Jadi qatalallahu ni macam anak juga ni. Allah suruh Allah semoga Allah memerangi melaknat dah orang Yahudi yang mengambil kubur nabi-nabi mereka sebagai masjid. Mereka bukan sahaja golongan kuburiyah, bahkan juga cenderung kepada menyembah selain daripada Allah SWT. Misalnya ketika mereka berjaya menyambarangi Laut Merah dan selamat daripada dikejar oleh Fir'aun dan bala tentera Fir'aun, yang merupakan nikmat yang besar anugerah Allah SWT untuk mereka sebenarnya. Namun jiwa mereka yang hina, yang kotor tersebut tetap sukakan pada benda yang hina. Apabila melalui di hadapan segolongan masyarakat yang menyembah berhala, mereka cuba meniru perbuatan masyarakat tersebut. Tanpa segan silu mereka telah meminta Nabi Musa AS menjadikan untuk mereka satu patung berhala yang membolehkan mereka menyembah patung tersebut. Suat patung etek ni. Payah sembuh bagi tak nampak ni. Nak sembuh bagi nampak jadi suat patung. Hal tersebut dinyatakan oleh firman Allah SWT, وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتَوْا عَلَى قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلَى أَصْنَامٍ لَهُمْ قَالُوا يَا مُوسَى اجْعَل لَنَا إِلَٰهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ. Maksudnya, dan kami bawakan Bani Israel ke seberang Laut Merah itu, lalu mereka sampai kepada satu kaum yang sedang menyembah berhala-berhalanya. Melihatkan demikian, mereka Bani Israel berkata, "Wahai Musa, buatlah untuk kami suatu Tuhan berhala, sebagaimana mereka mempunyai beberapa Tuhan." Nabi Musa menjawab, "Sungguhnya kamu ini adalah kaum yang jahil." Surah Araf, surah ke-7 ayat 1-8. Ketika Nabi Musa AS pergi bermunajat kepada Allah di Bukit Turusina, baginda mengamanahkan masyarakatnya kepada Nabi Harun AS untuk menjaga hal ehwal mereka. As-Samiri telah mengambil kesempatan membina satu patung anak lembu dan mengajak masyarakatnya menyembah patung anak lembu tersebut. Mereka semua menyahut seruan As-Samiri itu. Nabi Harun AS menegah mereka. Adik-beradik Nabi Musa, Nabi Harun cegah mereka daripada berbuat demikian. Namun mereka membantah tegahan yang dibuat oleh Nabi Harun AS itu dan hampir-hampir membunuh baginda, nak bunuh Nabi ya. Hal ini dirakamkan oleh Allah SWT dalam firman-Nya, "Wa ma a'jalaka 'an qaumika ya Musa qalahum ulai 'ala athari wa 'ajiltu ilayka rabbi litarda qala fa inna qad fatanna qaumaka min ba'dika wa adallahum as-samiri faraja'a Musa ila qaumihi ghadban asfa qala ya qaumi alam ya'idukum rabbukum wa'dan hasana afatala 'alaykum al-'ahdu am aradtum an yahilla 'alaykum ghadabun min rabbikum fa akhlaftum maw'idi qalu ma akhlafna maw'idaka bimalkina ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها فكذلك ألقى السامري فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا
Laqad qala lahum Harun min qablu ya qaumi innama futintum bih wa inna rabbakumur rahman fattabi'uni wa ati'u amri qalu lan nabraha 'alaihi 'akifina hatta yarja' ilaina Musa. Maksudnya, dan apakah yang menyebabkan engkau segera datang kemari lebih dahulu dari kaum engkau, wahai Musa? Nabi Musa menjawab, mereka itu ada mengiringi daku tidak jauh dari sini. Daku segera datang kepadamu, wahai Tuhanku, supaya engkau redha akan daku. Musa kata begitulah. Setelah selesainya urusan itu, maka Allah berfirman kepada Nabi Musa, sungguhnya kami telah mengenakan kaummu satu fitnah ujian sepeninggalanmu, dan mereka telah disesatkan oleh Samiri. Itu riwayat ke Nabi Musa ni. Maka kembalilah Nabi Musa kepada kaumnya dengan perasaan yang marah dan duka cita yang amat sangatlah. Dia berkata, wahai kaumku, bukankah Tuhan kamu telah menjanjikan kamu dengan satu perjanjian yang baik? Patutkah kamu merasa panjang masa pemergianku menerima apa yang dijanjikan oleh Tuhan itu dah? Atau kamu sengaja menghendaki supaya kamu ditimpa kemurkaan dari Tuhan kamu? Atau kamu sengaja menghendaki supaya kamu ditimpa kemurkaan dari Tuhan kamu, lalu kamu menyalahi perjanjian kamu denganku? Mereka menjawab, kami tidak menyalahi janji kami kepadamu itu dengan kuasa dan ikhtiar kami, tetapi kami telah dibebankan membawa barang-barang perhiasan orang-orang Mesir itu, supaya kami mencampakkannya ke dalam api, lalu kami melakukannya demikian. Dah jadi atau mahmah gapo tu, ambil daripada kerajaan Mesir gapo dah. Perhiasan orang Mesir dah. Maka demikianlah juga Samiri mencampakkan apa yang dibawanya. Kemudian Samiri mengeluarkan untuk mereka dari luburan barang-barang itu, yakni patung seekor anak lembu yang bertubuh lagi bersuara. Waktu lebu-lebu tu jadi patung lembu dah. Ada suara gapo taklah. Lalu mereka berkata, ini ialah Tuhan kamu dan Tuhan bagi Musa. Tetapi Musa telah lupa. Dia kata Nabi Musa lupa dah. Patutkah mereka tidak mahu berfikir sehingga mereka tidak nampak bahawa patut itu tidak dapat menjawab perkataan mereka? Dia tidak berkuasa mendatangkan bahaya atau memberikan manfaat kepada mereka. Kalau mereka mikirlah, masalah tak mikir dah. Main sangka-sangka saja. Dan demi sungguhnya Nabi Harun telah pun berkata kepada mereka sebelum itu dah. Wahai kaumku, sungguhnya kamu hanyalah diperdayakan dengan patung itu, dan sungguhnya Tuhan kamu ialah Allah yang melimpah-limpah rahmatnya. Oleh itu ikutilah daku dan taatlah akan perintahku. Mereka menjawab, kami tidak sekali-kali akan meninggalkan penyembahan patung itu. Masalahnya tak setinggal dah. Ambil Harun tegur pun tak setinggal dah. Semua berhala. Bahkan kami akan tetap menyembahnya hinggalah Nabi Musa kembali kepada kami. Itu cerita Bani Israel, surah Taha, surah ke-20, ayat 83 hingga 91. Yang kedua, banyak mana cerita ni? Kita bincang sekat-sekat. Yang keduanya, golongan Kuburiyah dalam masyarakat Nasara, Kristian. Golongan Kuburiyah dalam kalangan Nasara menumpukan kepada membesarkan para Nabi dan juga orang-orang soleh. Hal tersebut telah mengheret mereka kepada mempertahankan Nabi Isa AS dan ibu baginda dan juga para rahib dan pendeta. Hal ini dapat dilihat dengan jelas dalam firman Allah SWT, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillahi wal masih ibn Maryam wa ma umiru illa liya'budu ilaha wahida la ilaha illahu subhanahu amma yushrikun. Maksudnya mereka menjadikan pendeta-pendeta dan ahli-ahli agama mereka sebagai pendidik-pendidik selain Allah, sebagai arbaban, tuhan-tuhan selain Allah. Dan juga mereka pertahankan Al-Masih Ibn Maryam. Padahal mereka tidak diperintahkan melainkan untuk menyembah Tuhan yang Maha Esa. Tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia, Maha Suci Allah dari apa yang mereka sekutukan. Surah At-Taubah ayat 931. Selain yang disebutkan di atas, mereka juga melakukan perkara yang sama yang dilakukan oleh golongan Yahudi di atas, iaitu menjadikan kubur para nabi mereka sebagai masjid juga. Kubur tu buat masjid. Jadi tukarlah sembah Allah ke sembah Tok Wali sembah Nabi. Dalam hadis riwayat Ummu Habibah dan Ummu Salamah menjelaskan Rasulullah SAW pernah bersabda kepada keduanya, inna ulaika idza kana fihi min rajul salih famata bana ala qabrihi masjidan wa sawwaru fihi tilka as-suwara fa ulaika syirarul khalqi 'inda Allah yaumil qiyamah. Maksudnya mereka adalah kaum apabila ada saja orang yang soleh, Tok Guru, Tok Wali meninggal dalam kalangan mereka, mereka akan membina di atas kuburnya, kubur Tok Wali orang soleh tersebut, sebuah rumah ibadah dan membuat gambar dan meletakkannya di atas kubur tersebut.
Buat gambar pula dah. Atas kubur tu gambar dulu lah. Ataupun patung ataupun gambar dah. As-sawaru. Mereka adalah seburuk-buruk makhluk di sisi Allah pada hari kiamat. Hadis Bukhari 409 dah. Jadi hadis kuat ni Bukhari dah. Paling buruk syirarul khalqi. Seburuk makhluk pada hari kiamat nanti hak ni paling buruk manusia dah. Iaitu ingat kau orang buat berhala dah, tapi orang buat kubur lepas tu buat gambar atas kubur dah. Yang ketiga, golongan kuburiah dalam masyarakat Yunani ni. Golongan kuburiah dalam masyarakat Yunani pula mempertahankan apa sahaja yang menakjubkan mereka terdapat pada alam maya ini. Tokoh bijak pandai dan juga wanita-wanita cantik ni. Terdapat apa yang mereka namakan sebagai Tuhan langit, Tuhan bumi, Tuhan kesuburan, Tuhan binatang, Tuhan di bawah bumi, di bawah bumi ni. Rujuk Al-Khatib Baghdadi. Masyarakat Yunani juga mensucikan kubur orang-orang yang telah mati dalam kalangan mereka. Orang-orang yang telah mati dalam sejarah awal bangsa Yunani dianggap sebagai roh-roh yang boleh menimbulkan kebaikan dan keburukan pada manusia. Ia kaitan roh sebenarnya dah. Masalah orang puja kubur ke apa ni, berhala ke apa pun. Sebab di sebalik patung tu ada hubungan dengan roh di sebalik tu ni. Oleh sebab itu mereka sembah. Lepas tu kait dengan kebaikan dan keburukan manusia ni. Mereka suka mengemukakan korban dan sembahyang. Korban pun ada unsur hubungan antara alam zahir ni dengan alam ghaib. Oleh sebab tu puja patah sembah kurban, sebelah kurban dah. Sembah hayy lagi apa nak puja ke apa dah, penjaga ke apa, pasal ada perhubungan antara alam ghaib dengan alam zahir kita ni. Jin ke apa, dia hatu ke apa, dewa ke apa pun dengan korban dah. Mereka suka mengemukakan korban dan sembahyang. Masyarakat Yunani ketika berada di zaman kemajuannya sangat takut pada roh-roh tersebut, melebihi kecintaan mereka terhadapnya. Bunyi maju tapi masih percaya takut ke roh-roh. Mereka melakukan berbagai-bagai upacara untuk mengelakkan gangguan daripada roh tersebut. Tuhan pada peringkat awal adalah pahlawan-pahlawan masyarakat yang telah meninggal dunia. Pada peringkat awal tu, pahlawan-pahlawan, panglima-panglima perang dia dikira itulah Tuhan. Sebagaimana rumah ibadah pada peringkat awalnya adalah kubur. Kubur tu jadi rumah ibadah orang Yunani. Gereja-gereja yang terdapat di negara tersebut sehingga sekarang ini kebanyakannya menyimpan kesan-kesan padri yang telah mati. Padri je tu guru dia mati. Dia kubur di situlah tempat ibadah mereka dah. Masjid mereka dah. Golongan kuburiah dalam kalangan ahli-ahli falsafah Yunani. Ni falsafah Yunani yang mempengaruhi ilmu kalam lah. Ilmu falsafah ni masuk ke dunia Islam daripada tamadun Yunani lah. Sebenarnya tamadun Yunani pun terpengaruh dengan tamadun India dah. Golongan ahli-ahli falsafah Yunani meskipun mengalami kemajuan pesat dalam lapangan ilmu pengetahuan pada zamannya, namun sayangnya mereka tetap tenggelam dalam kegelapan kejahilan dan kesesatan. Nampak maju teknologi zaman tu lah, majulah dia ni daripada orang lain dah. Tapi tetap gelap dengan jahil dan sesat dah. Hal tersebut kerana ahli-ahli falsafah tersebut mempertuhankan akal mereka melebihi segala-galanya. Yang martabat tu akal lah. Akal pertama, akal kedua, akal ketiga, akal ke-10 ke apa dah. Jadi akal-akal tu jadi martabat asalnya al-jili tu, martabat siapa berapa 70 apa dah. Tukar kecil-kecil jadi 7, jadi 3, jadi 7 dah. Semuanya perbahasan falsafah. Hukum akal dah. Akal ni ketahanan bagi tamadun ni, akal-akal ni bijak guna akal tu satu ketahanan. Sebab itu orang putih buat cerita akal ni dah. Berapa peratus penggunaan akal dia. Ada tu dia makan gapo dadah gapo tu. Dia meningkat tahap akal, penggunaan akal dia. Lah sekali jadi Tuhan dah. Boleh pergi zaman akan datang zaman dia dah. Boleh buat benda pelik-pelik dah. Dia bergabung dengan Allah. Allah tu akal dia kata dah. Dia payah banyak mikir pasal Tuhan, dia berbuah akal lah sebagai Tuhan dah. Padahal akal tidak mampu menyelami sesuatu yang tidak berada dalam lingkungan kemampuannya. Akal ni ada hak dia, ada kemampuan dia tertentu dah. Mereka terombak-ambing dalam kesesatan dan apa yang mereka capai hanyalah teori-teori yang saling bertentangan antara satu sama lain sebenarnya dah. Mereka tetap kekal di atas akidah keberhalaan dan kuburiah. Mereka tersebut banyak menguasai kehidupan dan upacara-upacara yang mereka lakukan. Para ulama Islam yang mengkaji falsafah Yunani menjelaskan ahli-ahli falsafah Yunani mempunyai hubungan rapat dengan akidah kuburiah. Dan mereka meyakini roh-roh si mati boleh membantu dan memberikan syafaat kepada orang-orang yang meminta pertolongan daripada mereka. Jadi,
Kalau mengaji tasawuf, aliran tasawuf falsafi ni, falsafah ni boleh hakim pergi pada alai perkara sama. Dah puja ruh ke apa juga ada jugalah. Imam Fakhrul Razi Ar-Razi lah. Imam Fakhrul Razi misalnya menjelaskan ahli-ahli falsafah Yunan mendapat limpahan daripada kubur dan penghuni kubur yang nak boleh filsafat, idea ilham yang hebat mereka duduk kubur lah. Apabila mereka berhadapan dengan beberapa masalah nak memikir pelik-pelik ni, payah kat pergi kubur dah. Jadi kalau orang Islam buat gitu, serupa dengan orang Yahudi, orang Yunani lah. Ahli-ahli falsafah dalam kalangan murid Aristotle, apabila berdepan dengan sesuatu permasalahan, akan pergi ke kubur beliau, kubur Aristotle, untuk mendapatkan bantuan dan limpahan. Limpahan itulah nampak idea-idea dah. Rujak Salafi Al-Ghani muka tahun 1999. Juzuk 1 ke 411. Oleh kerana mereka merupakan golongan ahli falsafah yang tidak mengikuti nenek moyang mereka, mereka mengolah pergantungan mereka kepada kubur-kubur dalam bentuk ilmiah berdasarkan teori umum berkaitan ketahanan. Masalah mereka ni nampak ilmiah, guna istilah pelik-pelik lah. Orang ni panggil istilah saintifik lah. Padahal hanya benda modal tula je nak, tapi dia olah istilah tu sehingga nampak macam hebat lah ilmu sains kita kata ni. Perhati tak sains mana pun. Mereka beriman dengan teori limpahannya. Bagi mereka, akal pertama atau al-aqlul fa'al menyamai Tuhan dalam melimpahkan limpahan pada para makhluknya. Bijak punya bijak limpah kebijakan Allah ni, akal Tuhan melimpah kepada makhluknya. Oleh kerana roh-roh orang suci yang mati dianggap sebagai Tuhan-Tuhan kecil dan Tuhan kecil, mengikut akidah umum masyarakat Yunani, roh-roh tadi melimpahkan limpahan kepada orang-orang yang menzahirihi mereka dan meminta syafaat daripada mereka. Hal tersebut bergantung kepada keyakinan penziarah. Lagi kuat yakin kejadilah. Tenggelamnya dalam ingatan terhadap orang yang dizarahinya dan kesediaannya untuk menerima limpahan tersebut. Ia menerima limpahan daripada Tuhan yang Maha Agung. Asalnya Tuhan juga dah. Dia sekali seolah-olah alim ni termasuk makhluk ni. Ada Tuhan ketahanan, ada ketahanan sikit sebanyak dah. Kerana melimpah, sifat-sifat Tuhan ni melimpah kepada makhluk. Kepada Tuhan kecil, dapat melimpah kepada Tuhan pahkau makhluk lah. Ada unsur wahdatul wujud dengan falsafah ni lah. Ia menerima limpahan daripada Tuhan yang Maha Agung. Mereka menyamakannya dengan pembalikan cahaya ke atas cermin yang berkilat. Di mana cermin yang berkilat yang menerima cahaya tersebut melimpahkannya kepada yang lain pula. Macam cermin dah. Kita tengok cermin. Kita dalam cermin atau dalam video dah. Muka kita pada dah. Ada luar pada. Jadi Tuhan ni makhluk ni macam dalam video kita ni tak. Jadi seolah gitu dah. Makhluk pun adalah Tuhan benar. Pantulan cahaya Tuhan dah. Cahaya matahari apabila terkena air atau cermin dan cahaya ini terpantul pada dinding atau lain-lainnya, terhasillah cahaya pada tempat yang kedua itu menerusi cahaya terpantul pada cermin tersebut. Mereka mengatakan begitu jugalah rahmat. Ia melimpahkan limpahan ke atas jiwa yang mulia seperti jiwa para nabi dan orang-orang yang soleh. Setelah itu menerusi perantaraan mereka lah ia melimpahkan pula limpahan-limpahan kepada orang-orang yang bergantung pada mereka pula. Wujud Ibn Taymiyah 1907 juzuk kedua muka 410 hingga 411. Jadi kalau kita nak ngaji sifat 20 ke apa, kena kaji falsafah Yunani sikit. Macam Ibn Taymiyah ni pakar juga falsafah Yunani lah. Baru kita tahu, kena beringat nak belajar sifat 20 boleh dah, tapi jangan melampau. Pasal ada unsur-unsur juga ni lah daripada ilmu kalam yang terpengaruh dengan falsafah Yunani. Boleh belajar, cuma kena beringat lah. Jangan over dah. Pasal ada istilah ni memang hampir sama dah. Kerana pengaruh daripada ilmu kalam daripada Yunani lah. Hal inilah yang dilakukan oleh setengah orang di Islam, di mana mereka mengiktikadkan penghuni kubur boleh memberikan syafaat. Sama dengan yang dipercayai oleh ahli falsafah Yunani di atas. Serupa lah. Anak murid Aristotle pakai pergi kubur. Anak murid orang yang mengaku Islam ni, tasawuf ke apa, nak boleh ilham, pergi kubur dah. Hal inilah yang telah diperingatkan oleh Rasulullah SAW kepada mereka pada masa hayat baginda lagi. Dalam hadis riwayat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, "Latatba'unna sunana man kana qablakum shibran wa zira'in hatta law dakhalu hujra dabbin tabi'tumuhum qulna ya Rasulullah al-yahud wan nasara qala faman." Maksudnya anda akan mengikuti jejak langkah orang-orang yang sebelum daripada anda sejengkal demi sejengkal dan sehasta demi sehasta sehingga apabila mereka masuk ke dalam lubang biawak sekalipun, anda akan mengikutinya semula.
Kami berkata, wahai Rasulullah, adakah golongan Yahudi dan Nasara? Baginda bersabda, siapa lagi kalau bukan mereka? Hadis riwayat Bukhari 1775. Jadi kita mana hak mengaku orang Islam pun akan ikut orang Yahudi dan Nasara. Terutama dalam bab kubur ni lah. Jadi bab kubur ni hak kita bincang ni banyak terpengaruh orang hak mengaku Islam sekalipun. Apa yang jelas ialah setengah umat Islam mengikuti golongan Yahudi yang menyeleweng dan bergantung kepada para makhluk juga. Ia merupakan asas kepada fahaman kuburiyah. Dia berasa Tuhan ni jauh sangat, kepada perlukan perantaraan kecil-kecil dia. Yang kelima dah. Golongan kuburiyah dalam kalangan masyarakat Arab. Tokoh pertama yang membawa fahaman kuburiyah dalam kalangan masyarakat Arab ialah Amr bin Luhai al-Khuzai. Beliau bertanggungjawab merubah ajaran Nabi Allah Ibrahim AS dengan cara menyeru masyarakat menyembah berhala. Dalam hal ini terdapat riwayat Jabir bin Abdullah radhiyallahu yang menjelaskan wa'aradat 'alayya an-naru falamma wajadtu harra syu'a'iha ta'akhartu wa aktsaru ma ra'aitu fiha an-nisa'u allati in tuminna afshayna wa in sa'alna ahfayna qala abi qala Zakaria bin Adiy al-hafna wa in a'tina lam yashkurna wa ra'aitu fiha Luhayy bin Amr tajru qusbatu wa ashbahu ma ra'aitu bihi Ma'bad bin Aksam qala Ma'bad ay Rasulullah yukhsha alya min shabahihi fa innahu walidun qala la anta mu'minun wa huwa kafirun wa huwa awwalu man jama'a al-araba 'ala al-asnam. Maksud neraka dibentang kepadaku. Apabila aku merasai bahan kepanasan neraka tu dah, aku berundur ke belakang. Kebanyakan penghuni neraka tu yang aku lihat adalah kaum wanita yang apabila diamanahkan dia membocorkan amanah tersebut. Rasa tak boleh jaga hati ni. Apabila mereka meminta, mereka mendesak-desak. Kata bapakku, yang kata Zakaria bin Ali, mereka berlebih-lebihan. Apabila mereka diberikan sesuatu, mereka tidak bersyukur. Aku melihat Amr bin Luhai berada dalam neraka sambil menarik patungnya dah. Amr bin Luhai. Orang yang paling menyerupai beliau yang aku lihat adalah Ma'bad bin Akhtam. Ma'bad berkata, wahai Rasulullah, adakah tuan bimbang kerana aku menyerupainya? Dia adalah bapakku. Rasulullah SAW bersabda, tidak, anda beriman dan dia kafir. Dia adalah orang pertama yang mengumpulkan orang Arab untuk menyembah berhala. Punca penyelewengan mereka adalah kerana mereka menyanjung, mengagungkan orang-orang soleh secara keterlaluan. Amr telah menziarahi Syam dan melihat puak Amalikah menyembah berhala di tempat bernama Mu'ab di bumi Balqa. Jadi hampir dengan Jordan sekarang lah. Balqa je. Puak itu menjelaskan kepada Amr yang mereka meminta hujan diturunkan daripada berhala tersebut. Berhala berhala puak Amalikah tu ada berhala dia lah. Dan hujan telah benar-benar turun. Tu masalah. Dia bersetu sungguh dah. Tu masalah dah. Mereka juga meminta pertolongan daripada berhala itu dan berhala telah menolong mereka. Oleh sebab itulah mereka telah menyembah berhala tersebut. Amr meminta agar diberikan satu berhala kepada beliau. Puak tersebut telah memberikan Amr satu patung berhala bernama Hubal. Amr membawa balik patung itu ke Mekah dan mendirikan patung itu di sana. Beliau meminta orang ramai menyembah dan mengagungkan berhala tersebut. Permintaan beliau dipatuhi oleh masyarakatnya kerana merupakan pemimpin yang sangat ditaati oleh masyarakat rakyat jelata ketika itu. Jadi Amr bin Luhai ni orang yang sangat pemimpin yang ditaati lah, orang bijak, pakar lah, tokoh masyarakat sehingga orang gerung, orang hormat ke dia, taat. Ketika mana keturunan Nabi Ismail berselerakan di semenanjung tanah Arab, mereka telah membawa bersama tanah daripada tanah haram sebagai mulia dan mengagungkan tanah haram. Di mana sahaja mereka singgah, mereka akan meletakkannya di tanah kemudian mengilinginya. Sama yang dilakukan ketika melilingi Kaabah di Baitullah Al-Haram, sehingga perkara tersebut menjadi kebiasaan mereka. Dan akhirnya perbuatan tersebut mengheret mereka kepada menyembah batu-batu yang elok-elok yang menarik menurut pandangan mereka. Jadi mula ambil tanah Mekah nak pergi lain luar daripada Mekah ni, luar tanah haram nak pergi pusing kan. Kaabah malah dah. Pergi Kaabah tu pusing batu-batu tanah dulu. Lepas tu ambil batu pula pusing batu-batu ni. Lepas tu jadi berhala. Setelah berlalu beberapa generasi masyarakat, generasi baru mulailah melupai ajaran yang diajarkan oleh nenek moyang mereka, Nabi Ismail AS. Ibn Katsir 1997 juz 2 muka 125. Setelah itu penyembahan berhala
mula berluasa di bumi Hijaz. Berhala bernama Wat disembah oleh Bani Kalb bin Wabrah di tempat bernama Daumatul Jandal. Berhala Suwa' disembah oleh Bani Huzail di tempat yang bernama Ruhat, lebih kurang 3 km daripada Mekah. Yarut disembah oleh Bani An'am daripada Ta'i dan penduduk Jurush di kawasan Madish, negara Yaman. Ya'uq disembah oleh Bani Khaywan dalam kalangan masyarakat Hamdan. Dan Nasr disembah oleh kabilah Zu Kilab al-Himyariyah. Ni hak kita sebut Suwa' ke apa dah. Rujuk Ibn Hisham 988 juzuk 1 muka 1 hingga 1 Berhala-berhala yang disebutkan di atas adalah berhala-berhala yang pernah disembah oleh masyarakat yang diutuskan oleh Nabi Nuh AS lagi kepada mereka dah. Yang dijelaskan oleh Al-Quran dalam firman Allah SWT, wa qalu la tadhrunna alihatakum wa la tadhrunna wadda wa la suwa'a wa la yughas wa ya'uka wa nasra wa qad adallu kathira wa la tazidiz zalimina illa dalala. Maksudnya, dan ketua-ketua mereka menghasut dengan berkata, janganlah kamu meninggalkan penyembahan Tuhan-Tuhan kamu, terutama penyembahan Wat dan Suwa' dan Yughus dan Ya'uq dan serta Nasr. Dan sungguhnya ketua-ketua itu telah menyesatkan kebanyakan dari umat manusia, dan dengan yang demikianlah janganlah engkau, wahai Tuhanku, menambahi orang-orang zalim itu melainkan kesesatan jua. Surah Nuh ayat 71, ayat 23 dan 24. Jadi bendanya ada dah zaman Nabi Nuh, tiba-tiba mari pula ke negara Arab, bumi Hijaz. Sikit lagi dah. Wa khala mempunyai berhala mereka sendiri yang disembah itu Ammu Anas. Setengah ahli sejarah menyebut sebagai Yanis. Mereka membahagikan binatang ternakan dan tanaman-tanaman mereka antara berhala tersebut dengan Allah SWT. Ada juga Allah dah, tapi bagilah. Jadi sama rata antara Allah dengan berhala. Perkara ini dah disebutkan dalam firman Allah SWT, wa ja'ala lillahi mimma dhara'a minal harthi wal an'ami nasiban faqalu hadza lillah biz'amihim wa hadza li syurakaina fama kana syurakaihim fala yaslu ila Allah wa ma kana lillahi fa huwa yaslu ila syurakaihim sa'a ma yahkumun. Maksudnya, dan mereka orang-orang musyrik memperuntukkan dari hasil tanaman dan binatang-binatang ternakan yang diciptakan oleh Allah itu sebahagian bagi Allah dan sebahagian lagi untuk berhala-berhala mereka. Lalu mereka berkata, ini untuk Allah menurut anggapan mereka, dan ini untuk berhala-berhala kami. Kemudian apa yang telah ditentukan untuk berhala-berhala mereka, maka itu tidak akan sampai kepada Allah, kerana mereka tidak membelanjakannya pada jalan Allah. Dan apa yang telah ditentukan untuk Allah sampai pula kepada berhala-berhala mereka, kerana mereka membelanjakannya pada jalan berhala lah sebenarnya. Amatlah jahat apa yang mereka hukumkan itu. Surah Al-An'am surah ke-6 ayat 136. Masyarakat Bani Milkan bin Kinanah mempunyai berhala mereka sendiri yang menjadi sembahan mereka lah, dikenali dengan nama Sa'ad. Masyarakat Daus menyembah berhala sendiri yang dimiliki oleh Amr bin Humamah al-Dawsi. Bagi kabilah Quraisy, selain daripada menyembah berhala bernama Hubal, tadi Amr bin Luhai tadi mempunyai Hubal lah, mereka juga menyembah Isaf dan Na'ilah yang diletakkan dekat dengan telaga Zamzam. Isaf dan Na'ilah ni, di situlah mereka menyembelih binatang. Berhala Isaf dan Na'ilah berasal daripada seorang lelaki dan wanita daripada kabilah Jurhum yang telah melakukan zina dalam Kaabah sebenarnya ni. Akibatnya Allah SWT telah merubah tubuh badan mereka berdua menjadi batu. Riwayat ni Ibn Hisham lah. Kuat setam mana, Wallahu'alam. 988 juz 1 muka 127. Setiap penghuni rumah memperuntukkan satu berhala untuk menjadi sembahan mereka. Langkah pertama yang mereka lakukan ketika hendak bermusafir ialah menggosok berhala tersebut. Begitu juga yang mereka lakukan sewaktu pulang dari musafir, pergi gosok berhala juga. Ketika Allah SWT mengutuskan Rasulullah SAW sebagai Rasul yang menyeru kepada Tauhid, mereka mencela Rasulullah SAW kerana mengajak manusia menyembah satu Tuhan sahaja, iaitu Allah SWT. Firman Allah SWT, ija'alal alihata ilaha wahida inna hadha la syai'un ujab. Maksudnya, patutkah ia menafikan Tuhan-Tuhan yang berbilang-bilang itu dengan mengatakan Tuhan hanyalah satu? Sesungguhnya ini adalah satu perkara yang menakjubkan. Pelik lah, benda pelik. Surah Sad ayat 38, ayat ke-5 dah. Berdasarkan laporan daripada Abu Raja' al-Utaridi, pada zaman jahiliyah jika seorang tidak menemui batu untuk disembah, mereka akan menimbulkan satu timbunan tanah dan kemudian memerahkan susu kambing di atas tanah tersebut, kemudian meningginya. Hadis Bukhari, hadis nombor 402 dah. Jadi kalau tak ada berhala dah, kena buat juga berhala dah. Buat batu kau ataupun buat timbunan tanah, lepas tu bubuh susu kambing tu, kerah ke gana, lepas tu keliling dia pusu tu. Ini cara orang zaman dulu. Nak suruh ada juga. Ia berasa payah nak berhubung dengan Tuhan ni dah. Dengan alam gaib ni, kecuali dengan ada perantaraan berhala. Dan sekali dia buatlah berhala lah mana pun supaya nampak lah.
Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.